A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Tuan Haji Mat Saleh bin Sulaiman, pengerusi Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya, bahagia Tuan Haji Muhammad Zain bin Saleh, Timbalan Pengerusi Masjid, Ustaz Muhammad Farhan Roshimi, Imam 1, Ustaz Sabirin Abu Bakar, Imam 2, Biro Pemuda dan Keselamatan, Saudara Wan Muhammad Hafizuddin Wan Adnan, dan begitu juga yang berusaha dan semua ahli jatuh kuasa masjid, pihak penganjur daripada Persatuan Kebajikan Islam TMB, PKPI Sabang Perai, yang dipertua Tuan Haji Muhammad Faisal bin Abu Bakar, Puan Nomala Ismail Setiausaha, Biro Siasaan Cik Syiful Bahri bin Jaafar dan Cik Musnawirah, serta semua ahli jawatan-kuasa PKPI TNB Seberang Perai. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ni kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Hari ni tajuk yang dah dipilih, penyakit hati. Penyakit hati. Hati ni adalah perkara asas dalam hati, kan? Dalam diri kita ni. Kadang orang cakap sampai hati dia. Kecil betul hati. Besar betul hati tu sebab bangga. Kan? Jatuh hati, cinta. Contohlah, semua kait dengan hati. Kan? Tak ada hati. Makna memang dia memang dah tak ada apa lah. Tak kau nak mati, matilah, dah tak ada hati. Kan? Semua orang bergelang tangan, dia seorang bergelang kaki. Semua orang dah cakap jangan, tapi dia tetap mengikut hati. Macam itulah. Pernah dengar pantun lama tu. Semua orang bergelang tangan, dia seorang bergelang kaki. Semua orang dah cakap jangan, dia tetap mengikut hati. Macam tu kan? Macam itulah. Kan? Jadi pantun ni kadang-kadang orang dulu cakap tu ada sebab. Kan? Ada sebab dia cakap pantun tu ada sebab. Rupa-rupanya kalau kita tengok banyak peribahasa-peribahasa pun ada kan. Cerita pasal hati, cerita pasal masyarakat, kan? Peribahasa. Apa dia kata? Kecil hati. Macam mana tu peribahasa sebenarnya. Macam mana hati tu lah tiba-tiba jadi kecil kan? Tapi tak, maknanya mengecil tu menggambarkan sifat, perasaan yang dia rasa. Kecil hati. Sebab apa? Buat program tak ajak. Contohlah. Kan? Program tak ajak. Ataupun kecil hati orang perempuan. Kan? Dia paling ramai tapi dia kena blok. Akhirnya dia buka kat langsir. Degil. TV dah ada, buka juga. Contoh. Keras hati namanya tu. Keras hati. Tu macam tu lah kan. Jadi, tak, saya bukan cakap orang perempuan ni tak. Ni contoh bagi faham. Itu je. Kan? Jadi makna kata, masyarakat kita ni terkenal dengan hati. Kadang dia berpantun tadi pun sebab dia tak nak nampak sangat. Dia tu marah. Macam tu kan. Macam tu lah. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Dia kata kan. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya. Contohlah. Jadi mak dia kata, menggambarkan lambat betul nak sampai turn ceramah tu. Contoh. Saya tak cakap program malam ni. Ni contoh. Kan? Jadi mak dia kata, orang dulu-dulu macam tu. Dia kalau dia tegur tu dengan sindir-sindir macam tu, dengan pantun, dengan apa. Ada sebab dia. Siakap senohong, ikan gelama, ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Tapi dia buat tajuk macam tu, general dia, siapa yang makan cili dia terasa lah.
Kan? Datang pula pada Negeri Sembilan, ayat dia. Kan? Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya apa? Kena faham betul-betul. Bila orang datang meminang tu, saya nak sangat ni berkenan ni nak minang anak dara awak ni. Itulah anak saya ni. Masak nasi pun mentah lagi. Apa pun tak pandai. Dia nak reject, dia tak cakap. Kami memang tak nak menentukan anak awak ni. Dia tak cakap macam tu. Dia katalah masak tak pandai. Kan? Masak air pun hangus. Macam-macam alasan bagi. Maknanya dia lapik. Jadi tak ada. Seolah-olah tak nak menyalahkan pihak lain tu. Macam itulah. Dan anggota tubuh badan manusia yang paling mulia diciptakan adalah kalbu. Kalbu itu hati. Allah SWT berfirman bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tengok. Allah bagi ni waktu lahir, Allah bagi pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau orang tu cacat sekalipun, dia tak ada penglihatan, dia ada pendengaran dan ada hati. Kalau ada orang tu kalau tak ada pendengaran, tapi dia ada penglihatan, dia bisu. Mungkin dia tak boleh cakap, tapi dia tetap ada hati. Nampak? Tak ada orang lahir tak ada hati. Tak ada. Tak ada orang lahir. Alhamdulillah lah dia selamat, sihat semua. Cuma hati tak ada. Tak ada. Hati mesti ada. Kan? Ada seorang staff saya dulu. Dia hari tu baru-baru ni dia ditimpa musibah. Lahir je anaknya dilanda penyakit Edward Syndrome. Edward Syndrome ni dia menimpa kepada dalam 8,000 kelahiran akan seorang kena. Dia tak semua kena. Edward Syndrome ni apa? Kromosom biasanya 23-24, dia 18 je. Dan dia biasanya bayi yang mengidapi Edward Syndrome ni, dia akan meninggal dunia selepas 2-3 hari selepas kelahiran. Sebab semua gagal function. Hati, limpa, ataupun ada down, nampak macam sindrom down, macam-macam. Jadi makna kata tetap hati ada. Hati ada. Walaupun dia lemah, walaupun dia tak berfungsi, kan? Jadi Allah Ta'ala suruh syukur sebab hati. Itu membezakan kita dengan makhluk yang lain. Kan? Macam kalau manusia lah ganti tempat harimau. Contoh kan? Kita dalam National Geographic Explorer tu kan, nampak kijang tu tak sampai hati. Nak makan tak yalah. Puasa harimau ni. Sebab dia ada sifat manusia tu. Dia ada hati. Ada hati dan perasaan. Itu sebab ada orang kita yang dia tak boleh tengok orang sembelih ayam. Kan orang tua dulu kata kalau dia kesian dia tak boleh makan. Jadi dia tak boleh tengok. Kan? Sebab dia tak sampai hati tengok kesian betul lah ayam tu kena sembelih. Yang dia makan sampai 5 ekor tu tak ada kesian kan. Tapi bila tengok di sembelih tu, itu sifat manusia. Sifat manusia. Kadang orang tu dah buat kita macam-macam dah. Adik-beradik kan. Dah buat kita macam-macam. Dia tipu kita, dia tipu duit kita, dia jual barang-barang kita. Memang orang kata, ya Allah, tak tahulah, tak ada harapan dah dia ni. Tiba-tiba dia susah, dia datang minta tolong kita. Keluar ayat, tak sampai hati pula rasanya. Nampak kan? Itu bezanya manusia dengan makhluk lain. Mana yang berlaku, yang tengah berlaku sekarang, peperangan ni sekarang ni, itu kategori tak sampai hati ke sampai hati? Sampai hati tu. Sampai satu tahap kan? Macam itulah. Kalau kita tengok, ulama tafsir menegaskan 3 perkataan, iaitu pendengaran, penglihatan dan hati, yang mana Allah sebutkan paling kerap dalam Al-Quran kerana ia adalah pintu kepada segala maklumat dan ilmu menyentuh kehidupan manusia. Pandang, dengar, hati. Penglihatan, dengar dan hati. Apa yang kita pandang, bawa ke hati. Apa yang kita dengar, bawa ke hati. Itu yang orang tu dulu. Dari mata turun ke hati. Itu sebab tu. Sebab apa tu? Sebab hati. Cuma hari ni, saya bagi faham dari mata turun ke hati. Maknanya timbul sayang dekat orang tu. Mula pandang, menyampah, tapi dah hari-hari pandang jadi suka. Contoh. Itu sebab jangan kalau terlampau benci sesuatu, barangkali dia baik buat kamu. Berapa ramai orang perempuan dia benci kat lelaki tu, sudahnya jadi lelaki dia. Contoh hati-hati. Kan? Nak benci tu pada-pada lah kan.
Tapi bila dah berkeluarga, dah ada kehidupan, dia dah terbalik pula. Daripada hati bawa ke mata. Macam mana pula? Daripada hati merayap pergi ke mata. Mata sibuk tengok yang lain. Akhirnya, mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Datang penyakit dengki. Datang penyakit sombong. Semua penyakit hati tu. Tak ada siapa pernah cakap sombong ni penyakit siku. Tak ada. Ini penyakit lutut ni tak. Memang hati. Sombong, dengki dan juga tamak. Contoh kan. Tamak, sombong, dengki. Tamak ni dia tak cukup sikit. Sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Tu tamak. Sombong ada 3. Ujub, riak, takbur. Tu tajuk hari lain lah. Kan? Mana kena panggil lagi ni. Kan? Ujub dia tak cakap dengan orang, dia rasa dah mati. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati dia sedap juga suara aku ni, dia sendiri cakap. Dalam hati tu ujub. Riak dia tunjuk kat orang. Dia nampak orang lagi beria, tarik tu. Allahu Akbar, Allah. Oh dia, masa tu dia terasa ni ramai orang tengok aku ni. Dia mula niat nak tunjuk kat orang. Riak. Bila dia start bercerita dengan orang, kau perasan tak siapa azan paling sedap kat masjid ni? Contoh. Dia start tanya orang. Engkau lah. Itulah. Aku pun rasa macam tu. Tu tak boh. Kadang-kadang dalam satu perbuatan tu, ni azan tadi, 3 dia ada. Kan? Kalau kat rumah tu, pakai baju. Hei, lawa baju aku ni. Ini pergi sembahyang raya. Ini buntang orang tengok. Itu dalam hati je cakap. Contohlah. Kan? Kalau kita tengok, melalui telinga, mukmin memperoleh pelbagai maklumat dan pengetahuan untuk bertindak. Dengan mata dapat melakukan perkara yang membawa kebaikan kepadanya. Tidak kurang pula hati, kerana kalbu memberikan mukmin ketakwaan dan kecintaan pada Allah SWT. Kena pelihara hati kita. Pelihara hati kita. Itu sebabnya, tanda takut kepada Allah. Tanda takut kepada Allah, kata Abu Laits As-Samarkandi, terlihat kepada 7 perkara. Takut ke Allah, terlihat, nak ukur dia takut tak ke Allah ni, 7 perkara. Pertama, pada lisannya. Lisannya pun takut ke Allah. Maknanya dia tak berani cakap benda yang bukan-bukan. Dia tak berani cakap yang bukan-bukan. Fitnah orang, kutuk orang. Dia tak berani sebab dia takut ke Allah. Alhamdulillah, dia tak banyak cakap. Siapa kata? Dia memang tak banyak cakap, tapi dia banyak ni. Dia menaip dalam WhatsApp, TikTok, macam-macam tulis. Kan? Bukan dia ni macam ni ke? Siap kutuk orang. Dia ni tak boleh pakai weh. Komen. Nampak tak? Dia tulis macam-macam. Sebab menurut para ulama, apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Amin. Kekal lah tu. Kita cakap macam ni mungkin orang yang terasa lah. Tapi benda tu hilang. Tapi benda kita taib ni, lepas taib mati pula. Tengah taib tergeliat mati, tercekik sudu, mati. Kekal pula. Dalam mati tu, roh tu puas lah macam ni. Tolonglah padamkan posting tu, tak boleh padam. Tak ada siapa dengar dah. Contohlah. Kan? Tak pernah lah dengar orang suruh padamkan posting tu kan. Tapi makna kata benda tu akan mengikat orang yang buat tu. Jaga lisan. Jaga apa yang kita cakap, apa yang kita tulis. Lisan ada 2, lisan berlidah, lisan berjari. Lisan lidah, apa yang kita cakap. Lisan berjari, apa yang kita tulis. Yang kedua, tanda takut pada Allah terlihat pada mata. Pandanglah benda-benda yang baik. Jangan pandang benda-benda yang tak baik. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Pandang muka isteri, pandang muka suami sendiri dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Itu sebab orang tu dulu balik aja daripada umrah, balik pada haji, dia akan beli frame gambar Kaabah tu.
Dia gantung. Jadi setiap kali dia duduk, mudah-mudahan dapat pahala. Sebab dia nampak Kaabah tu, dia teringat kat tanah suci ni macam mana dia pergi dulu. Hari ni tak payah gantung frame. Boleh tengok live orang tengah tawaf. Kan? Dekat sinilah ayah kau tertanggal kain ihram itu. Dia kata, mak dia kata. Oh iya ke? Dekat sinilah yang mak kau sesat ni. Pintu ni lah, pintu ni. Dia kata, dia tahu dah. Maknanya dia nampak tu mengingatkan dia. Kan? Pandangan yang baik. Pandang Quran dapat pahala. Kan? Mata. Pertama lisan, kedua mata. Ketiga, jaga telinga. Telinga dengar benda-benda yang baik. Kan? Tak dengar benda-benda yang tak baik. Orang fitnah-fitnah ni tak layan. Tak layan. Kan? Dia tak ada dia sibuk setiap hari Ahad nak tengok ada satu rancangan gosip tu. Dia tak tengok. Di Indonesia dah diharamkan dah rancangan macam tu. Dekat Malaysia ni patutlah haramkan tu. Sebab yang dibincangkan tu tentang artis. Artis ni bercerai, artis ni bergaduh, dia laga-lagakan lagi, siapa suruh? Dan tak ada kerja lain. Kita tengok, tak apalah kita tengok tu siapa tu, bukannya borok. Bukannya zirafah kita tengok tu, orang. Lepas tu dah tengok orang tu, cerita belakang orang lain. Kau tengok tak cerita tu tadi? Tak sangka jahat laki dia. Contoh. Oh sedap cerita ni. Kita komen macam kita hari-hari duduk kat rumah kan. Itu yang bila saya pesan kalau netizen ni bila nampak benda dekat dalam media sosial, jangan komen macam kita pandai sangat. Macam kita tahu apa cerita dia. Kalau tahu pun bukan kita nak cerita. Masalah dia. Dia senang je kat Malaysia ni. Contoh kita letak muka satu pemimpin lah. Tak kira pemimpin mana. Jangan tulis apa-apa. Letak muka je. Post. Tak kisahlah parti mana. Tak kisahlah. Ni bukan cerita politik lah. Ni bagi contoh posting ni. Letak muka satu pemimpin. Parti mana tak kisah. Letak je. Jangan tulis apa-apa. Tengok komen. Kepala bapak semua keluar. Tak guna, mati lagi baik. Sudahlah kau. Macam-macam lah cakap. Tiba-tiba datanglah imam Masjid Al-Muhajirin. Contoh. Ni imam 5. Dia ada imam berapa imam sini? 3. Ni imam 5. Imam 5 pun komen. Janganlah tulis benda-benda macam ni. Tak baik. Kalau kamu tidak ada benda baik yang nak kamu tulis, lebih baik kamu diam. Dia kata. Adakah Nabi ajar kita bercakap seperti ini? Tak ada kan? Saya sekadar mengingatkan. Lama. Imamnya tulisan. Habis murni lah tu. Ada reply bawah tu. Sudahlah kau pun sama. Dia kata. Dia balon. Dah bertantan pula lepas tu. Imam pula kena. Lebam. Menyesal dia komen. Langsung dia delete-nya. Orang baik biasa macam tu. Dah kena macam tu, dia delete je lah. Kan? Ya. Sebab saya kata tadi, jaga telinga, dengar benda-benda yang baik. Dengar ayat suci Al-Quran. Kemudian apa? Seterusnya, jaga apa? Takut pada Allah, terlihat pada hatinya. Nampak? Hati. Hatinya tak pernah tamak. Hatinya tak pernah nak sombong. Hatinya tak pernah nak dengki. Kan? Tu sebabnya saya beritahu satu perkara. Kita mungkin tak berzina. Kita mungkin tak mencuri. Kita mungkin tak merompak. Kita tak bunuh orang. Kita mungkin tak buatlah. Orang kata, mungkin kita tak pecah amanah mungkin. Kita mungkin tak lawan cakap mak ayah kita. Tapi satu benda yang paling manusia susah nak buang. Buruk sangka dalam hati. Buruk sangka ada je. Contohlah kan. Samsul Debat lambat keluar kat depan ni. Ada yang cakap, jam ke Ustaz? Ni sedangkan saya dah ada kat bawah tu tadi. Kan? Ada roadblock. Saya tahan dulu, tunggu orang habis dah ready, baru saya, dia kata nanti dah ready baru ke depan. Macam tu lah. Tapi ada orang, lambat. Sekarang ni dia memang lambat dia. Contoh, kan? Buruk sangka. Kan? Saya tak cakap malam ni tempat lain. Sini okey, semua baik sangka semua. InsyaAllah dia dah ada dah tu. Semua orang sini pun baik sangka semua. Kan? Ni contoh. Mana nak bagi faham. Buruk sangka ni ramai. Orang perempuan terutamanya kan. Buruk sangka je lambat balik. Ni mana perempuan jumpa ni. Kan? Siap pasang alat pengesan. Suami ni kat mana? Ni berhenti. Nak berhenti kat mana ni?
Kawan tu minum, takkan salah pula berhenti minum. Dia siap bungkus roti canai untuk isteri dia. Contoh. Manalah tahu. Yang biasanya orang macam ni, orang tak pergi masjid. Tak, orang perempuan pergi masjid, jangan risau. Tak masuk. Tak masuk dalam kategori tu. Buruk sangka je. Ini bau-bau wangi ni pahal ni. Salah pula bau wangi. Dia tengok kat luar tu ada gerai. Orang jual minyak wangi. Sini kalau bau lain, sini bau lain. Sampai rumah. Ni perempuan mana awak jumpa ni? La ilaha illallah. Cubalah baik sangka. Macam tu kan. Buruk sangka. Kemudian apa? Tanda takut pada Allah terlihat pada perutnya. Apa sudah? Kenapa pula dengan perut? Bukan masalah boroi tak boroi. Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Macam tu. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi jangan. Tapi ada orang dia dah tak rasa apa. Okey je. Benda-benda haram ni tak ada apa. Kan? Dia tanya, anak kau berapa orang? 5. Kau? 3. Anak kau? 2. Kau belum ada rezeki lagi. 5, 3, 2, 0. Kena. Dah kena tu, dia belanja. Dia kata, hari ni birthday saya. Dia kata. Dia belanja JK Masjid, kurang ajar betul. JK Masjid sedap punya makan. Sedap pula ayam ketuk malam ni. Dia belanja nasi ayam ketuk. Kan? Contohlah. Jadi dia tak ada rasa apa. Dia tak boleh nampak nombor. Samsung Depak mula ceramah aku apa? Dia kata pukul 7.45. Dia tembaklah 07.45. Terai, mana tahu kena. Lepas tu dia tolak pula 5470. Dia terbalikkan tu. Pandai dia. Dia nampak kereta accident. 3236. Dia tanya kereta tu apa? Mengereng. Mengereng tak boleh lebat. Stay lah. Kereta tu terbalik. Terbalikkan nombor tu. Dia kata, baru. Kena pula tu. Ui, penyakit. Jangan main-main. Kan? Dia tak ada rasa apa pun. Dan dia bagi anak isteri dia makan benda tu. So hati-hati. Kemudian apa? Kemudian terlihat kepada tangannya. Tangannya sentiasa buat baik. Kemudian seterusnya yang keenam. Terlihat pada langkah kakinya. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjid. Tempat yang baik lah. Tak kisahlah ni semua dah ada pahala dah yang datang ni. Kan? Iya benar-benar. Mana pahala datang ke masjid. Cuma lain-lain lah. Yang sandar kat dinding dengan sandar kat tiang tu tak sama lah orang yang duduk tengah-tengah yang tak ada tiang ni. Tapi tak payahlah beralih. Ni contoh je. Macam tu kan. Kan? Kita pun geram. Sedapnya dia dapat tiang. Tu tempat aku tu. Dia katakan contoh lah. Tapi tak. Maknanya semua dah dapat melangkah ke tempat-tempat yang baik. Pergi walimatul urus, kunui kahwin kita pergi. Sebab silaturahim dan memenuhi jemputan. Dan walimatul urus ni memang Nabi suruh buat. Kan, kunui kenara. Buat. Jamu orang makan, Nabi suruh buat. Kita buat. Kemudian dan terakhir sekali, tanda takut kepada Allah terlihat kepada keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah dan Rasul. Jadi makna kata, salah satu daripada 7 tadi, Abdullah As-Samarkandi kata, hati termasuk juga. Kan? Jadi, apakah hati kita sihat atau sebaliknya? Hati yang sihat atau sakit dapat dilihat melalui perbuatan dan kata-kata. Perbuatan ni jadi elok tak elok. Kan? Perkataannya elok tak elok. Cuba tengok. Tu sebab orang perempuan tak boleh dah cakap, aku ni mulut je jahat. Hati baik tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Menyakitkan hati suami pagi, petang, malam. Ada je. Orang perempuan ni kadang hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi dia ceramah hanya. Apa nak jadi dengan abang ni? Abang tahu tak ni? Kawan tu baru balik. Abang ni tak ada kerja, menyusahkan orang. Carilah kerja. Dia baru balik pada cari kerja. Kan? Dia bukannya apa? Abang tu memilih sangat. Memilih sangat kerja. Yalah, tak pilih tak apalah. Besok tu suami pun kerja tukang urut dekat pusat refleksologi Thailand tu.
Abang ni, apa hal abang kerja? Tak ada kerja lain. Itu kau kata jangan memilih. Itu kau kerja macam ni. Contohlah kan. Jadi mana kata kadang, tengok. Kan? Jadi kata-kata, cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Kadang cakap lembut lah, tapi maksud dia kasar. Ada. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi tu, pergi Subang Praijab. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Bayangkan tu. Tak sakit hati kita. Jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Dia kata. Nama cakap lembut. Maksud dia tajam menikam. Langsung ni pulang, kau ambil lah kunci ni. Aku tak nak bawa lagi dah kereta ni. Contoh. Kan? Jadi, kalau kita tengok, Allah Ta'ala berfirman bermaksud belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi orang yang sebelum diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang dan mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Maka dekatkanlah hati kita dengan Al-Quran, kan? Dan penyebab kerasnya hati kita, penyebab kerasnya hati kita adalah salah satunya kekerapan melakukan dosa. Kalau kita tengok apabila hati sudah mati, setiap kebaikan dilakukan kadang-kadang dah tak nampak dah itu sebagai satu kebaikan. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam kitab orang dulu tu dia kata apa? Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Nampak? Salah satunya, maknanya kalau kita tengok kurangnya dosa, barulah selamat kita punya keselamatan hati kita ni, jiwa kita ni. Banyak nak buat dosa, okey je. Ada orang tu tak boleh tinggal minum arak. Aku dah kurang dah, sekarang minum sikit-sikit je. Dia kata, nampak tu. Sikit je. Tu yang saya pergi sekali saya ceramah dekat Masjid Simpang 4. Pulau Pinang ni kan, Pulau Pinang ni, Simpang 4 Simpang 4 kan, sebelum jambatan kedua tu. Masuk Simpang 4 kan. Kat masjid tu dekat dinding tu, keluar tu, fatwa pengharaman rokok. Kan? Dia bagi hadis ayat Quran dan kesimpulannya rokok tu diharamkan. Contoh kan. Ada seorang ngaji ni pakai serban tu, pakai kopiah. Dia isap rokok sambil baca. Sana cakap tu, kategori apa tu? Saya tengok pun pelik tu. Saya pelik tengok dia, tengok. Saya 2-3 kali tengok. Aku rasa betul dah dia baca benda tu. Relax dan macam bersungguh lah. Sampai bawah bacanya. Bayangkan. Itu kategori apa tu? Keras dah hati dia tu. Tak ada rasa apa. Kan? Baru ni tuan-tuan, ada seorang kakak ni mengadu dengan saya. Suaminya ada girlfriend. Suami ni dah kerap bercuti dengan girlfriend tu. Sekali tu suami tu, saya tak tahulah tuan-tuan nak gambarkan apa. Ni cerita betul ni. Baru 2 minggu lepas. Dia boleh bawa girlfriend tu, dia bersama dengan girlfriend dia depan isteri dia. Tahu lah tuan-tuan, nak tahu kategori apa tu? Tu saya kata, Kak, jangan tunggu lagi. Dia tanya saya kata, dia melalui kawan dia, sambung dengan cakap dengan saya. Pesan kat Kak tu, Kak, dah keluar pada rumah, pergi mengadu pejabat agama. Gila tu, kata. Kalau teramak buat macam tu bukan keras tu, dah kena simen nanti tu. Kan? Tak ada apa, dah lah buat dosa. Tunjuk pula depan orang. Kan? Itulah dia. Jadi kalau kita tengok, solat adalah salah satu cara kita nak menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Tapi solat 5 waktu tu memang dah jadi amalan utama kita. Tetapi kebaikan-kebaikan yang lain juga jangan kita lupakan kerana Allah Ta'ala menyayangi umatnya sentiasa berbuat amal soleh dan perbuatan yang baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bermaksud, hendaklah kamu memperbaiki amalan, mendekatkan diri kepada Allah dan berbahagialah
sesungguhnya tidak ada amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Maka para sahabat pun bertanya, apakah termasuk dirimu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, ya, aku pun tidak. Maknanya amalan kita ni belum tentu lagi masuk syurga. Ya, aku pun tidak. Hanya Allah sahajalah yang akan menganugerahkanku keampunan dan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya kita ni solat, kita buat benda baik, bukannya Allah perlukan. Kita yang nak Allah terima amalan kita ni. Tu sebab kena buat sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah terima. Tu sebab jangan perasan, aku 95 kali ni dah confirm syurga ni. Tak, belum tahu lagi. Semayang pun terabu kadang-kadang kan. Semayang pun ikut dan kadang-kadang. Yang paling rajin maghrib. Waktu lain tak. Contohlah. Ada orang macam tu. Maghrib sampai di masjid. Lepas tu dia balik. Tak datang lah. Kan? Kat rumah mungkin semayang lah. Sangka baik. Kan? Jadi, tu sebabnya kata tadi. Tapi apakah akan terjadi? Apakah akan terjadi sekiranya kita tinggalkan segala amal soleh dan tidak melakukan perkara disuruh oleh Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau kita tengok, ada beberapa punca hati jadi mati. Ini bukan penyakit lagi ni. Mati hati. Apa puncanya? Pertama, kerap melakukan dosa. Menyebabkan hati mati. Kedua, memandang ringan satu dosa. Alah, tak ada hal lah, biasa je. Bukan kita je yang tak puasa ni, ramai lagi yang tak puasa. Oh, dia kata macam tu kan. Dia nak nyedapkan hati. Tak apa weh, kita tak puasa, tak apa. Besok kita gantilah balik. Kata. Nampak? Ada. Kan? Kemudian, mengkufuri nikmat. Dia tak syukur. Kan? Cara syukur, dari cerita ni. Kekerapan melakukan dosa, memenangkan satu dosa dan kufur nikmat. Kalau lawan pada kufur, syukur. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4 tanda. Pertama dia sebut, alhamdulillah. Kedua, hatinya memperakui siapa bagi nikmat. Yang ketiga, tindak tanduk perbuatannya menggambarkan kesyukuran dia. Iaitu dia beramal, dia bersemayang, dia puasa. Itu menggambarkan dia syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dah elok kerja. Jangan rosakkan sampai kena buang kerja. Dah elok kerja. Dia rasuah pula contoh. Tu tak syukur juga. Bila buat salah tu tak syukur. Sebab dia boleh dia tahu benda tu salah dan dia buat dan dia boleh buang kerja sebab itu. Tu maknanya dia tak memelihara nikmat supaya tidak rosak. Kan? Antara tanda-tanda hati yang mati, terasa tenang melakukan dosa. Tak ada apa-apa. Tak semayang. Okay. Aku, dia kata, aku terlepas subuh pagi tadi. Aku bulan ni main sekali, minta subuh seorang tu pula. Dia kata kan, contoh. Berani meninggalkan tuntutan kewajipan, tidak memikirkan perkara berkaitan agama, jauh dari Al-Quran, bersangka buruk, tidak takut akan azab, tidak suka mendengar nasihat. Dia tak suka nasihat ni, tak nak dengar. Jadi, pertama, berani meninggalkan solat. Kedua, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Firman Allah SWT, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya segala dosa yang telah mereka lakukan telah menutup hati mereka. Ketiga, jauh dari Al-Quran. Bila tak semayang, dia tak mengaji. Sebab kalau orang semayang, paling tidak dia akan baca ayat-ayat suci Al-Quran dalam solat dia, paling tidak. Jauh dia dari Quran. Quran tak baca. Lepas khatam Quran masa nak batal air semayang, sebelum batal air semayang dia nak kahwin dengan air tu, itu lalas dia ngaji. Bersimpuh-simpuh dengan make upnya. Kan? Majlis khatam Quran, dia kata. Jadi, sibuk dengan perkara lain yang dianggap lebih baik dan mereka terasa seolah-olah, memang dia tak cakap. Seolah-olah, kalau nanti-nantilah baca Quran tu, seolah-olah buang masa. Dia tak cakap, tapi seolah-olah tindakannya tu. Kan? Firman Allah SWT, mengapakah mereka tidak mahu memahatikan Al-Quran, bahkan hati mereka sebenarnya telah terkunci. Surah Muhammad ayat yang ke-24.
Tidak ada masa mikirkan perkara agama. Mudah bersangka buruk. Tak suka dengar nasihat. Macam mana cara nak bersihkan hati? Laksanakan kewajipan. Benda-benda wajib, buat. Dah biasa tak bagi nafkah kat isteri. Contoh kan. Penyakit dah tu. Kan? Kemudian, meninggalkan perkara haram dan syubhah. Tingkatkan amalan sunat. Jaga adab dan akhlak. Jaga adab tu pun salah satu nak hidupkan hati. Nampak orang tua, menunduk dia. Salam cium tangan yang orang tua tu. Contoh. Makna kata, dia jaga adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam itulah. Betul. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Maknanya apa? Adab kena ada. Bukanlah kata bodoh pun tak apa. Tapi maksudnya bila kita belajar, sikit ilmu, ada adab. Lagi tinggi ilmu, lagi tinggi adab. Macam tu. Kan? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita tengok betul-betul, hati ni bahagian tubuh yang paling punya peranan. Nabi kata dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging tu, maka baiklah seluruh tubuh manusia tu. Kalau tak baik seketul daging ni, maka tak baiklah seluruh tubuh manusia tu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, kan? Ad-Darimi dengan lafaz yang berbeza namun maknanya sama. Kan? Jadi apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan penyakit hati? Pertama, kurangnya iman. Kan, kekurangan iman menyebabkan penyakit hati pun ada. Ada seorang artis ni tanya ke Abang Samsul Gaurau. Artis ni tanya Abang Samsul Gaurau, dia kata, kalaulah, jadi Samsul Gaurau tanya kat saya. Kalaulah betul pakai tudung tu, tutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Dia tanya. Soalan dia tanya kat Abang Samsul Gaurau. Abang Samsul Gaurau tanya saya. Saya kata, abang jawab apa? Aku tak tahu tu, aku tanya kau, dia kata. Sana nak jawab. Saya kata, saya pun tak pandai bang. Tapi kalau tanya saya lah, banyak lagi benda wajib, tapi tak masuk dalam rukun Islam. Tak salah kau petikaikan kenapa tak masuk rukun Islam. Kan? Contoh, buat baik pada mak ayah, wajib, tak masuk dalam rukun Islam. Nampak tak? Tak masuk rukun Islam. Amal makruf, nahi mungkar, wajib, pun tak masuk dalam rukun Islam. Kau pula nak menentukan masuk rukun Islam dengan tak kan? So, saya kata macam ni. Abang cakap dengan dia, selain dia baca rukun Islam, tanya dia rukun iman. Apa beza iman dengan Islam? Pernah satu kali seorang Arab Badui sebut, aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi tegur. Alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mesti dibuktikan dengan perbuatan. Contohlah berani tak ambil mikrofon beritahu semua. Assalamualaikum semua. Nama saya ni, saya seorang Muslim. Berani tak? Berani. Tapi berani tak? Assalamualaikum semua. Sayalah yang paling beriman dalam masjid ni. Contohlah kan. Berani cakap. Tak berani kan. Mana nampak kan. Jadi Nabi tegur macam tu. Jadi kalau nak sebutkan tentang tu tadi, saya kata, abang tanya dia tentang rukun iman. Rukun iman ni apa? Rukun iman ni percaya. Kalau dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya di kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Tak apalah, ambillah. Percaya tak pada Allah? Percaya? Percaya tak pada Rasul? Percaya? Kau percaya buatlah. Tanya lagi buat apa? Kan? Dah kata iman. Iman ni percaya, keyakinan kita, iktikad kita. Jadi makna kata apa yang kita percaya, itulah yang kita kena buat. Kalau kita tak semayang,
Seolah-olah dia tak cakap. Seolah-olah dia tak percaya pada azab yang dah ready untuk dia. Tak ada apa pun okey Seolah dia yakin dia boleh hidup lama mungkin. Dia yakin yang dia takkan kena seksa. Dia yakin tak ada benda tu. There's no such thing, kata orang Penang. Dia kata, macam tu lah kan. Dia tak percaya semua tu. Hari kiamat pun dia tak percaya. Contohlah. Jadi mana kata, hati yang tidak memiliki keimanan, lama-kelamaan akan menyebab hatinya mati. Daripada sakit, sudahnya mati. Kedua, tanda orang ni ada penyakit hati. Selalu mengeluh. Ada je benda tak puas hati. Aduh, kenapalah ceramah buat malam ni? Contoh. Mengeluh dia. Samsul Ubat ni tak boleh datang hujung minggu ke? Contoh lah. Aku nak kerja besok ni. Contoh lah kan. PKPI ni. Tiba-tiba pula buat kat masjid. Dia kata contoh lah. Buat kat TMB sudah lah. Kan? Kena datang masjid pula dah aku. Jadi hal pula pergi masjid. Contohlah kan. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, kedekut. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Bila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Kan? Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati. Seperti malas, iri hati, dengki dan juga pelbagai lagi. Kan? Ada je benda. Ini mesti kalau lah tu satu ayat ni. Kalau aku tak pergi, tentu jadi dia kata seolah-olah dia ada kuasa. Jangan nak berkalau-kalau. Kemudian apa? Ketiga, kurangnya syukur. Kenapa manusia tak syukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok kekurangan orang lain. Kalau tengok kekurangan orang lain, dia akan lebih bersyukur dengan apa yang dia ada. Itulah masalah. Kan? Hati akan terhindar daripada pelbagai penyakit hati kalau adanya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah betul surah Ibrahim ayat 7 kan. Kata. Kalau kamu syukur, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Kemudian selalu berbuat maksiat hingga hati jadi keras, hingga susah nak menerima nasihat daripada orang lain. Orang yang suka buat maksiat akan jadi ego, hatinya kotor dan mudah emosi. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Kecuali nafsu diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Dia jaga betul-betul. Kan? Nafsu tu sentiasa nak suruh pada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat. Mintalah doa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dan lindungi kita. Kemudian kelima, berbuat syirik. Berbuat syirik. Percaya benar dengan bomoh-bomoh ni kan. Pergi berdosa. Pergi aja nak tengok macam mana cara bomoh tu buat. Berdosa. Pergi percaya pula. Tu dia. Datanglah pada syirik. Kan? Tolonglah ustaz. Tolonglah ustaz. Dia datang. Apa halnya orang rumah saya nak bersalin. Habis tu kau nak tolong aku. Kau nak aku tolong apa? Tolonglah tawarkan air ni. Awak pun tengok, air ni memang dah tawar. Kau nak tawar apa? Dia kata, kalau ustaz baca-baca lah. Baca apa? Selawat 3 kali, Fatihah sekali, baca ayat kursi. Baik kau je baca, kau dah tahu nak baca apa? Dia suruh juga. Dia suruh kat kita baca. Suruh kita baca. Kenapa pula? Itulah orang rumah dah sakit nak bersalin. Dah 3 hari dah, perut dia dah timbul urat dah. Tapi tak keluar-keluar babynya. Habis tak tanya ke orang lain, dah tanya. Yang dukun tu dia suruh langkah perut bini tu 3 kali. Jangan kau buat benda tu. Itu tadi dah mula percaya pada benda lain. Dia suruh langkah perut bini ni yang kembung tu. Dulu masa kempih kau himpit kan. Bila dah besar kau langkah-langkah kan. Kau ajar namanya. Macam tu lah kata.
Dia tak ya pula kan nak mengelakkan dia melangkah perut tu, kita pun ambil lah. Kita pun baca bismillah. Bismillah. Allahumma salli. Selawat. Selawat 3 kali. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Dah habis tu tiup. Cepat tutup. Takut terkeluar selawat tu tadi. Tutup. Dia tutup, dia kata kau bagi kat bini kau, suruh dia minum, tapi sebelum minum selawat 3 kali. Baik Ustaz, punya percaya ni. Sampai rumah, nah, wahai isteriku, kau selawat 3 kali dan kau minumlah air ini. Beranak dia. Lepas pada beranak, beratur rumah ustaz tu semua bawa botol. Sekarang dia percaya dekat siapa? Tu cerita tu tadi. Dia percaya dekat orang, tu masalah dia. Dia tak percaya pada Allah. Susahlah macam tu. Kan? Kemudian lalai berzikir. Dia tak nak zikir. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 97, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, iaitu hari kiamat. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Sungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kan? Kemudian apa lagi? Terlalu mengejar dunia. Itu juga penyakit hati. Terlampau mengejar dunia. Ingat tak Nabi sebut? Akan tiba masanya nanti umatku di seluruh dunia akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Maka sahabat tanya, kenapa begitu wahai Rasulullah? Adakah umat Islam dah tak ramai? Bahkan umat Islam sedemikian ramai jumlahnya, cuma tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih kan senang pecah, kena angin pecah, usik pecah. Kadang tak usik pun dia pecah. Kan? Jadi itulah sebab dia kata apa? Kalau tentu kalau keadaan macam tu kenapa? Dan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Itu sebab musuh Islam tak takut dengan Islam. Kenapa demikian ya Rasulullah? Sahabat tanya, kerana umat Islam pada ketika itu, zaman kita ni, dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Cinta dunia dan takut mati. Tanda-tanda cinta dunia, sayang isteri, sayang suami berlebih-lebihan, tak ingat akhirat. Kan? Bercuti, bercinta, semayang tak, apa tak, contoh. Terlampau. Melainkan dia ingat akhirat. Adalah manfaat isteri dengan suami. Kedua, tanda gila dunia apa dia? Tanda cinta dunia adalah pangkat, kuasa, kedudukan. Batuk lagi banyak ada bercakap. Nak lagi tu. Contohlah. Nak lagi jadi, tak kisahlah jadi apa-apa. Malas cakap lah. Kan? Dah tak larat dah. Dah lah tu. Kan? Terus saya tengok kat Indonesia tu, 2 penggal je. Dah tukar orang lain. Okey tu. Mungkin kena buat macam tu. Tidak, dia tak nak berhenti. Boleh lagi ni. Nengok pun dah tak terdaya. Alah. Contoh lah kan. Cinta dunia. Sebab bila satu lagi, harta. Tadi pasangan. Kedua, kedudukan. Ketiga, harta. Harta banyak sayang lah jadinya. Tak nak mati lah. Cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit wahan. Kejar dunia. Punya teruk kejar dunia. Kita pun heran. Heran. Itu sebab Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kita pun heran. Duit dalam bank dah berjuta ni. Hari-hari kerja balik pukul 10 malam. Bentang paper. Dia tengah siap paper ni. Nak kembangkan bisnes sampai ke rantau Asia ni. Oh, dahsyat. Sudah-sudahlah. Kita hidup kena usaha. Dia kata. Dia kata apa? Aku yang seorang tu pula. Aku dah beli 5 biji rumah. Anak aku ada 5. Senang. Kau tengok, aku dah bagi anak aku seorang satu. Itu patut kita kena buat. Barulah anak kita tak gaduh. Siapa cakap? Mati je dia. Berlumba budak tu jual rumah tu. Hari tu dia tak jual sebab nak jaga hati mak ayah je. Contoh. Dah jual, tak ada duit, dah bergaduh sama sendiri.
Contoh, kan, nak bagi faham. Terlalu mengejar dunia. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa kau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Surah Taha ayat 124 hingga 126. Dah datanglah ke masjid, dengarlah pesan, jangan macam ni, jangan macam ni. Macam tu kat dia. Jangan mengumpat. Buat macam mana? Sedap. Cerita. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Apa dia? Dengar-dengar imam lima. Dengar-dengar imam 5 kahwin lagi, biar betik dia, nampak tu. Seronok dia cerita. Nampak kan? Jadi dah beritahu jangan ngumpat juga. Kan? Dah beritahu jangan buruk-buruk orang, buruk-burukkan juga. Ada je benda. Kan? Kemudian yang ke-8, tanda penyakit hati. Berbangga dengan amal. Merasa amal jariah yang dilakukan sudah banyak. Sehingga menyebabkan timbul penyakit sombong. Dia merasa aman padahal tidak sama sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Mereka tanya, tidak pula engkau Rasulullah? Tidak pula aku. Hanya Allah saja meliputiku dengan kurnia dan rahmatnya. Kerana berlakulah benar, beramal satu dengan sunnah. Dan berlakulah sedang tidak berlebihan dalam ibadah. Dan tidak kendur atau lemah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan begitu juga Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam. Sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Surah Al-Mu'min ayat 76. Yang ke-9, meninggalkan solat. Kan? Jadi itu kita fahamlah, tadi saya dah beritahu. Tak ada apa-apa dia tak solat. Itu sebabnya daripada kecil, kita ajak keluarga kita sembahyang subuh berjemaah, termasuk anak-anak yang kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, ajak sembahyang sekali. Kesianlah bang, anak kita kecil lagi. Tak ada, daripada kecil ajar dia. Kan? Baru betul. Kanak-kanak yang umur 4-5 tahun ni, 4 atau 5 tahun lebih mudah nak diajar solat, nak diajak solat berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 45 tahun ke atas. Macam tu faham tu kena faham betul-betul. Kan? Tadi 4 atau 5 tahun, ni 45 tahun ke atas baru nak belajar solat. Susah, tuan. Kan? Dan itu juga tidak bersedekah menyebabkan hati sakit. Kan, bagilah sedekah. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Imran ayat 180. Bagilah sedekah. Nampak tabung masjid, masuk. Tabung PKPI masuk. Tak boleh bagi duit lurut dalam gelang tangan rantai apa yang ada. Tak boleh bagi, tak apa, handphone tu bagi je kat JK Masjid. Tahulah dia format kan, nak jual kedai Cina tu dapat berapa besok. Kan? Jadi buatlah. Jadi mana kata buatlah yang terbaik. Buang sifat hasad, buang sifat riak, buang sifat ujub. Buang. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, bagaimana cara nak membersihkan hati kita penyakit ni? Perlu tahu bahawa seseorang itu hebat atau lebih baik adalah kelihatan pada akhir umur seseorang. Sekarang tidak diketahui lagi siapakah sebenarnya lebih hebat. Jika seorang itu beranggapan dirinya lebih hebat berbanding orang lain, maka ia sebenarnya jahil tentang ini. Jadi, kedua, jika dia melihat seseorang lebih muda, dia perlu beranggapan orang yang muda itu masih kurang maksiatnya berbanding dirinya yang lebih berumur. Macam tu pandang. Pandang orang muda, dia tu kurang maksiatnya. Baik budak ni. Contoh. Ketiga, jika dia melihat seorang yang lebih tua, maka perlu membayangkan bahawa orang umur itu lebih dahulu melakukan kebaikan atau lebih banyak melakukan. Dia tu dah tua, banyak kebaikan dia buat. Aku nak jadi macam dia. Contoh. Kan? Dan kemudian jika melihat seseorang yang lebih alim, maka perlu beranggapan bahawa orang tersebut lebih banyak ilmunya. Dia banyak ilmu dia tu, bagus dia tu. Untuk makluman semua, masjid ni bukan time ni je buat ceramah. Setiap malam ada.
Saja nak beritahulah kepada siapa yang baru datang malam ni. Selamat datang diucapkan. Setiap malam ada kuliah, malahan guru-guru takmir, guru-guru yang mengajar setiap malam tu lebih mendalam dan lebih tinggi jauh ditinggalkan Samsul Ubat ni dari segi ilmu dia. Maka rugilah kalau kita tak datang. Ya. Kemudian jika nampak orang yang jahil, maka perlu beranggapan bahawa si jahil itu buat maksiat kerana kejahilannya, sedangkan dirinya sendiri berbuat maksiat dalam keadaan berilmu. Kita nampak orang tu jahil, dia tak tahu apa-apa, elok dia minum, elok dia buat benda-benda ni, dia ni tak tahu apa-apa kejahilan dia. Dia buat dosa dengan tahap dia jahil mungkin. Tapi kita cakap balik, aku ni dah lah ada ilmu tapi tetap buat maksiat, contoh. Dia fikir macam tu. Bila nampak orang kafir, maka dia anggapan bahawa si kafir itu mungkin akan meluk Islam satu hari nanti. Sedangkan diri kita yang telah Islam, istiqamah, belum tentu lagi kita akan dapat masuk syurga, tuan-tuan muslimin. Jadi kena jagalah elok-elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kan? Ada sahabat, kan? Ada sahabat atau saudara kita yang baru pulang daripada mengerjakan haji, dia balik, dia cerita, aku balik haji dulu macam ni. Tak semana-mana dan tak ditanya. Dia pula cerita kehebatan kisahnya mengalirkan air mata kat sana. Contoh. Berlawan pula dia dengan kawan tu. Itulah aku dulu menangis sepanjang perjalanan. Kawan tu cerita menangis nampak Kaabah. Dia menangis sepanjang perjalanan dekat sana. Tak boleh tidur, menangis sampai bengkak mata. Punya nak melawan dengan orang tu. Kan? Jadi maknanya kita kena jaga benda tu. Benda tu akhirnya bawa pada penyakit lain. Ujub, riak, takbur tadi. Kan? Dan satu hadis bermaksud sungguhnya Allah sangat menyintai hamba-Nya yang bertakwa, berbesar hati, iaitu orang kaya dan suka bersedekah dan suka merahsiakan ibadahnya. Hadis riwayat Muslim. Tak payahlah cerita dengan orang. Alhamdulillah, syukurlah aku sempat buat dalam 5 jenis main sunat hari tu. Cerita. Malam tadi dapat aku bangun malam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan syurga untuk aku. Kawan yang seorang tu, aku nak bangun dah malam tadi. Terlelap pula. Yelah, engkau seorang lah masuk syurga. Nampak tu. Tu kadang-kadang kita tak sedar tu. Kita dengan lagak-lagak yang tu kan. Alhamdulillah, aku zikir, aku istighfar hari ni cecahlah 3,000 kali. Amboi. Ayat yang cerita dengan orang tu. Tak usah tuan-tuan tak usah. Jadi, nak melakukan ibadah ni kena ikhlas. Kan? Buang riak, takabur, ujub, sombong. Buang. Menurut Imam Al-Ghazali, takbur tu pula. Macam mana dalam hati, penyakit hati takbur tu boleh ada? Kata Imam Al-Ghazali, ada 7 penyebab yang menyebabkan kita takbur. Pertama, ilmu. Ilmu boleh menyebabkan kita takbur. Saya belajar dulu sampai peringkat ni lah. Alhamdulillah lah, saya pun tak percaya. Saya ada 7 degree. Amboi. Kan? 7 degree ceritanya. Jangan. Kedua, amal ibadah. Amal ibadah pun boleh menyebabkan takbur. Kan? Aku khatam Quran, alhamdulillah, setakat bulan puasa ni dah 8 kali dah. Biasanya kalau bulan-bulan tahun-tahun yang dulu 10 kali. Tahun ni kurang sikit, 8 kali je. Mak, tertekan kawan tu. Kawan tu baca geng-geng masjid, puas nak habis dengan 1 juzuk tu. Dia cerita dia dah 8 kali. Contohlah. Kan? Dengan amal ibadah aja. Kan? Boleh riak ni. Tahulah. Kemudian keturunan. Keturunan. Boleh jadi takbur. Alhamdulillah lah. Saya, belah ayah saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Belah mak saya Jawa. Tu yang jadi janang tu. La ilaha illallah, mengaku tu. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu, dia katakan. Macam tu memang keturunan saya lah. Kan? Bangga dia. Alhamdulillah lah, tak sangka saya, salah silah saya, ada kena-mengena dengan keturunan raja. Ayat kan. Benda-benda macam tu je, keturunan. Kadang-kadang kecantikan dan ketampanan wajah menjadikan orang itu sifat sombong. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik.
Nampak? Seburuk-buruk perbuatan adalah terpesona dengan diri sendiri. Nampak? Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi orang tu dah lah buruk tapi rasa diri dia cantik. Boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam itulah maksud dia tadi. Seburuk-buruk perbuatan adalah terpesona pada diri sendiri. Dia sendiri rasa syok diri dia bagus. Diri dia lawa, diri dia handsome. Wahai kawan-kawan, kebanyakan menurut kajian setempat membuktikan yang muka dia tu tak boleh belah. Contoh kata orang KL lah. Tapi dia bangga tu. Dia bangga plural. Dia bangga dengan kecantikan wajah dia. Dia tak tahu kawan-kawan yang puji dia handsome tu menyindir. Dia pegang betul. Kemudian harta dan kekayaan menjadi seorang itu meremehkan orang miskin. Ingat tak kisah orang yang tu? Pertandingan orang yang paling sombong dengan harta. Yang seorang tu, dia kata dia tumpahkan air. Dia dapat nombor 3. Dia tumpahkan air, kemudian dia lap-lapkan, dia susun duit RM50 untuk lap basah tu. Sombong betul. Naib Johan. Orang tu berlari-lari, jogging-jogging, lepas tu dia ambil duit 100 lap peluh dia. Itu Naib Johan. Juara. Dia bakar 5 keping duit RM100. Sebab apa tu? Sebab nak cari duit 5 sen jatuh dia tu. Dia juara. Tu bayangkan. Punya sombong, duit 100 5 keping bakar sebab nak suluh cari duit 5 sen dia jatuh. Bayang tu. Jadi dialah juaranya. Jadi sebab harta dia jadi sombong. Rumah aku ni kalau ikut design ni memang ikut Europe lah. Rumah ikut Europe. Nampak tak? Itulah tak tahulah. Alhamdulillah. Kategori rumah aku ni kategori rumah fasa mewah lah. Berbanding rumah-rumah murah yang lain kat sini. Nampak? Cakap. Kereta aku ni tak payah pakai kunci. Berdehem je start lah enjin. Gila betul. Saya pergi ceramah dekat satu pulau di Kuching. Ada satu pulau naik bot kena pergi kat pulau tu. Pulau tu ada 3 kampung je. Dan dalam kampung tu ada satu van je. Van tu lah yang bawa orang daripada jeti bawa pergi. Satu je van yang ada kat sana. Yang lain semua naik motor. Itu bila dia bawa, dia hantar, dia jemput saya bawa pergi surau, dia biar je. Driver tak ada. Dengan kunci pun ada dalam van tu. Saya kata, tak ada kau curi, nak curi bawa pergi mana Ustaz? Pusing-pusing sini je dia kata. Memang siap. Tu saya kata tadi kan. Dia tak ada dah heran lah. Kita yang action dengan kereta kita. Sport rim boleh action. Slipper. Kau jangan usik slipper ni. Ni anak aku beli kat Jerman ni. Letak kat kaki ya bay. Yang kau punya belagak tu kenapa? Tapi dia boleh sombong dengan benda tu. Nampak tak? Sombong. Kemudian banyak pengikut teman atau sahabat karib yang berkedudukan tinggi. Sebut dia pasal. Kau tahu tak yang pasal ni? Itu member aku tu. Nampak? Samsul Debat. Sepupu aku dia tu. Mengaku tu sepupu. Nampak? Kan? Itu yang saya masa bila balik raya kadang ada pak saudara tu. Meh lah ambil gambar. Orang tak percaya kau ni anak buah pak saudara ni. Dia tak percaya. Nak ambil gambar. Tapi untuk apa? Nak tunjuk ke orang. Contohlah kan. Tu sebab kadang-kadang nak tunjuk-tunjuk orang ni tak elok juga macam mana nak tunjuk. Terima kasih wahai suamiku. Kaulah segalanya. Contoh kan. Perlu ke tunjuk kat dalam media sosial? Untuk siapa? Daripada kau share dalam tu, baik cakap kat depan muka dia. Terima kasih bang. Abanglah segala-galanya.
abanglah imam saya. Macam tu. Cakap lah. Ni tunjuk kat dalam tu, tunjuk siapa? Tunjuk kat orang. Tu cerita dia. Kan? Tunjuk pengikut teman atau sahabat karib berkedudukan tinggi. Hanya memang geng-geng aku tu. Sebut pasal ketua menteri tu dengan aku, bukan orang lain. Wah, tiba-tiba. Perdana Menteri dengan aku tu, dia kena-mengena dengan bapak aku. Ada je nak cerita. Nampak? Dia boleh takabur dengan itu. 7 perkara. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan sekalian, sebab benda tu boleh menjerumuskan kita kepada dosa. Jadi memang ada perbezaan antara takabur, riak, tapi kesimpulan yang kita boleh cakap, semua yang kita huraikan daripada awal ceramah tadi adalah penyakit hati. Berdasarkan huraian-huraian yang ada dibuat, cukup menggambarkan betapa buruknya sifat dan pelakunya. Jangan. Buang perasaan-perasaan yang tak baik ni. Kadang-kadang tanpa sedar kita dalam sifat ujub, riak, takbur dan penyakit hati yang lainnya. Jadi jagalah elok-elok tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi macam kita lah dengan suami isteri kan. Nabi dah pesan, kalau suami atau isteri buat salah, jangan diperbesarkan. Kalau ada kesilapan dia, pandanglah banyak lagi kebaikan-kebaikan dia. Suami buat salah, ada lagi kebaikan dia. Isteri buat salah, ada lagi kebaikannya. Jangan dihukum berdasarkan satu kesilapan yang dibuat. Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. Kalau kita pilih tengok kebaikan, tentu dapat kebaikan. Tapi kalau kita pilih cari keburukan, tentu dapat keburukan. Saya walaupun nampak orang ketuk-ketuk lutut dan kaki sekarang ni, saya tetap sangka baik. Saya tak ada cakap dia suruh saya hentikan ceramah. Kan? Yang bestnya dia ketuk lutut time saya tengok dia. Dan saya pandang tempat lain, saya tak nampak pergerakan tu. Contohlah, tapi saya sangka baik. Saya sangka baik. Tapi jangan risau. Ada lagi tajuk-tajuk lain yang nak saya sampaikan. Jadi yang dah confirm akan panggil lagi lah. Selewat-lewatnya tahun depan. Kalau ada umur, insya-Allah. Mungkin kita buat 2 Samsul. Samsul Debat dan Samsul Rau-Rau. Panggillah dia sekali. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebabnya dalam bab hati ni kita kena jaga elok-elok. Kan? Sebab hati ni sentral ni, HQ. Nak tentukan tangan, kaki, kepala kita, pergerakan kita buat apa. Hati inilah. Otak ada akal tapi tak ada hati, susah. Ada hati tapi tak ada akal, susah juga. Kan? Iya. Kan? Ada akal, fikir betul, kena fikir. Tapi hati, memang hati. Hati aku ni tengah susah, gundah gelana ni. Macam mana cara aku nak mempertingkatkan ekonomi rumah tangga aku ni? Tiba-tiba nampak dekat dalam media sosial. Pelaburan patuh syariah. Gambar Samsul Debat. Kan? Bayar 300, dapat ribu-riban, dia kata. Ada sekali tu gambar saya, Ustaz Haryanto dengan Amin Idris, gambar bertiga. Mana aku tengok gambar ni? Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat dekat Astro tu, dia editnya jadi pelaburan patuh syariah. Akal kena fikir ni. Betul ke ni? Takkanlah. Saya dengan ini membuat kenyataan rasmi, saya tidak terbabit dengan sebarang skim pelaburan yang berkenaan. Hati-hati. Dia masuk tak tanya. Bila dah kena tipu dia tanya. SD itu Samsul Debat lah. SD. Saya dah masuk tapi tak dapat duit lagi, mana aku tahu? Kau tanyalah orang tu. Kena tipu. Hati-hati. Memang semua asatizah penceramah-penceramah dalam Malaysia ni mesti ada muka dia kat situ. Dan ramai pula yang join tu. Aduh. Pening kepala. Jangan
hati-hati. Jadi tuan-tuan, tengok hati-hati, nampak tu. Hati tu dia combine kan hati-hati. Punyalah kan, pentingnya hati ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan jagalah hati kita. Kan? Dalam hati kita ni kadang-kadang bila dah sakit tu kita cakap, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, kenapalah aku hidup aku macam ni. Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Makna memberi itu sentiasa lebih baik pada menerima. Berilah tuan-tuan, yang menerima nanti insya-Allah Tuhan akan tentukan apa yang kita bakal terima. Mudah-mudahan yang terbaik saja. Kan? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak masjid, pihak PKPI, TMB menyemput. Rasa nak junjung. Ini tuan-tuan dan puan-puan sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja itu ada barang. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sauk, bawa balik kang. Tu kena tahu. Yang pertama ada sambal crispy mengidap. Tu air tangan Mak Samsul Debat. Sedap. Geng-geng Singapura kalau makan, tak sempat makan dengan nasi. Dia gatah macam tu je. Berita baiknya dulu harga satu bekas RM15. Hari ni Alhamdulillah masih RM15. Tak naik harga. Yang kedua, adanya susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Maknanya madu lebah. Bukan madu berdiri. Bukannya madu Tesla. Bukan. Ya. Dan dia bagus untuk orang yang apa? Dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Subang Jaya. Tak. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hati. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, alergik. Ingatnya minum, bukan mandi. Dia baik juga untuk orang yang untuk orang yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Hari ni dia offer satu kotak 45, kalau beli dua 90. Macam sama ya. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Tak dapat duit tak apa, boleh transfer, beli QR Pay. Kemudian ada satu lagi, madu kelulut. Madu kelulut tu staf saya sendiri yang isikan dalam botol tu. Dalam Malaysia ni susah nak cari madu yang tak campur gula. 90% mesti ada campur gula. Yang ini Samsul Debat garanti tak ada campur gula. Ya. Nanti untuk kesihatan. Untuk kesihatan baik, yang tu nanti boleh tengok kat luar. Siapa nak pergi umrah dengan Samsul Debat bulan 10 sekali, bulan 12 sekali, tahun depan bulan 2 pergi Turkiye. Tu tanyalah dia orang. Saya tak payah explain lah, semua dah tahu dah. Siapa yang nak pergi itu dia tahulah. Jadi ini bukan promote ya, lebih kurang macam tu. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.